Selamat petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat di media sosial sekarang ialah perdebatan tentang prestasi kesihatan Najib di penjara Kajang. Ada orang kata Najib baru sebulan, tak sampai sebulan dah macam-macam penyakitnya timbul. Ada orang yang kata, yang aku fikir mungkin kerana marah dengan Najib, mereka kata dulu makan supering macam biasa, tak ada masalah kesihatan, senyum-senyum. Tapi masuk kad penjara Kajang baru sebulan, belum sampai sebulan, dah mulai keluar masuk hospital. Bahkan ada juga yang menambah-nambah, yang aku fikir mungkin tidak benar, tetapi mereka kata Najib mungkin hanya mau mencari ekon di hospital, tapi itu bukan isunya. Aku rasa itu semua tak betul. Selain daripada itu, ada juga yang menulis di dalam perdebatan di ruang media sosial itu adalah drama Najib, kata mereka. Walau bagaimanapun, pada pendapat akulah, kalau benarlah itu adalah drama Najib semata-mata, berapa kalikah lagi Najib harus sakit, ataupun adakah Najib akan terus sakit kalau itu adalah dramanya. Tetapi malangnya itu bukan drama, telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam oleh Dr. Nur Hisham, menyatakan bahawa keadaan kesihatan Najib memang ada masalahnya, tetapi Nur Hisham juga telah mengesahkan bahawa ketika Najib keluar daripada Hospital Kuala Lumpur, beliau dalam keadaan yang sehat. Beliau balik ke penjara Kajang dan hari ini pula diberitakan lagi Najib sekali lagi sakit dan dirujuk ke hospital. Dan itu sebab beliau tidak dapat meneruskan perbicaraannya pada sebelah petang hari ini. Perdebatan antara netizen berlaku. Satu pengikut Najib, satu lagi adalah bukan pengikut Najib, dan satu lagi berdiri di atas pagar. Mereka saling bertelaga. Antara sebab yang mereka kata, yang membuat aku tertarik mengkaji isu ini adalah mereka menulis sebab Najib sakit ialah kerana perubahan ubat. Aku pun hairan, ubat apa yang Najib makan? Rupa-rupanya Najib sekarang sebenarnya makan ubat tekanan darah, untuk tekanan darah. Jadi biasa keluarga aku, nenek aku, saudara mara aku yang makan ubat tekanan darah ni, dia akan ada perubahan kalau tekanan hidup ataupun dia stres. Jadi persoalan sekarang ialah selepas sebulan Najib di penjara, adakah kerana berlaku stres Najib terpaksa makan ubatnya? Dan menjadi perdebatan dalam media sosial ialah apabila Najib kononnya diubah ubatnya. Tapi apa kata Menteri Kesihatan? Kerana jangan percaya pada apa yang ditulis di media sosial, kerana itu banyak cerita yang tak benar. Tapi Khairi akhirnya buka mulut, buka cerita, memberi kenyataan yang tepat. Apa Khairi kata? Khairi menyangkal dakwaan ubat yang diberi kepada Najib ditukar. Khairi kata dakwaan ubat diberi kepada Najib ditukar adalah salah. Tidak. Menurut Khairi Jamaluddin, dakwaan kononnya ubat yang diberikan kepada Datuk Seri Najib Razak ditukar selepas dirawat di Hospital Kuala Lumpur, disangkal Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Aku hairan jugalah kan, kerana Najib seorang hampir huru-hara Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh tahan juga bosku ini ya, sampai Menteri Kesihatan, Ketua Pengarah Kesihatan, siapa lagi yang sudah memberikan kenyataan berkaitan kesihatan Najib ini. Boleh tahan bosku, sudah masuk dalam penjara, masih juga ada pengaruhnya. Tapi ada yang ramai kata mungkin itu drama saja, tapi aku tak percaya itu drama. Najib memang sakit. Macam itulah. Khairi menjelaskan ubat sama diberikan kepada bekas Perdana Menteri. Aku nak ulang sekali lagi kepada mereka yang masih lagi menularkan kononnya ubat Najib macam-macam lah. Dia orang kata diubah, ditukar lah, macam-macam lah. Ada yang kata nak supaya Najib sakit dan sebagainya. Ini jawapan Khairi, Menteri Kesihatan Malaysia. Khairi menjelaskan ubat yang sama diberikan kepada bekas Perdana Menteri yang kini bergelar banduan bagi merawat tekanan darah tinggi dihidapinya
dan menyifatkan dakwaan pegawai khas Najib, Muklis Maghrib dan ahli keluarga ahli Parlimen Pekan itu semalam tidak menggambarkan keadaan sebenar. Najib diberikan ubat untuk tekanan darah tinggi, tetapi diberi ubat generik, ubat yang sama. Dia dulu ambil ubat original sebab dia beli daripada hospital swasta. Bila dirujuk di hospital Kuala Lumpur, kita ada ubat formula sama yang diberi di hospital kerajaan. Ubat itu sama, formula sama, tetapi bentuk generik. Katanya pada sidang media di Kementerian Kesihatan KKM dipetik laporan media. Nah, betul lah tu. Kan Najib kan dah banduan. Jangan lagi anggap dia adalah orang istimewa kayangan tahap dewa-dewi. Jadi dia kena ikutlah peraturan penjara. Jelas sekali lagi tuduhan ubat ditukar seolah-olah memberi gambaran bahawa ubat berbeza adalah tidak benar. Ubat generik itu kandungan sama. Ubat generik ini kandungan sama. Penjelasan ini penting kerana terdapat tuduhan daripada pegawai dan ahli keluarga Najib, katanya. Dalam pada itu, Khairi berkata semua banduan di penjara termasuk Najib akan diberikan rawatan terbaik. Beliau juga berkata saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam supaya Najib diberikan rawatan terbaik akan diikuti. Wow, bernasib baiklah Najib ni kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO juga rakan Ismail Najib, maka sangat sesuailah apa yang diarahkan oleh Perdana Menteri ini supaya Najib diberikan rawatan terbaik dan perlu diikuti. Kita akan berikan perkhidmatan dan rawatan terbaik kepada semua banduan. Bukan hanya Najib, kata Perdana Menteri. Ini memang tugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita bagi rawatan terbaik kepada semua, katanya lagi. Katanya Najib buat masa ini dirawat di Hospital Kuala Lumpur dan bukan di IJN. Beliau berkata, prosedur untuk banduan penjara dirujuk di Hospital Kerajaan dan Najib perlu dirujuk di Hospital Kuala Lumpur. Saya dimaklumkan Najib dalam keadaan sehat, katanya. Terdahulu, perbicaraan Najib dalam kes 1MDB Tanore yang sepatutnya berlangsung pada hari ini ditangguhkan kerana Najib dimasukkan ke hospital. Peguamnya Tan Sri Muhammad Safi Abdullah memaklumkan perkara itu kepada mahkamah ketika prosiding ringkas pagi ini di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Collins Lawrence Sekera. Najib kini dimasukkan di ward Hospital Kuala Lumpur. Saya diberitahu setakat pagi ini pukul 7.30 pagi hingga 9.30 pagi kemungkinan ujian tertentu dilakukan ke atasnya. Mungkin mengambil masa beberapa hari lagi, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Khairi dah buka mulut, jadi kamu tak perlu lagi buka mulut. Dengar saja apa yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tak perlulah berbalah-balah, tak perlulah bergaduh-gaduh lagi nak menegakkan atau nak mengcover hanya satu orang. Ada banyak perkara lagi yang boleh kita lihat dalam Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.